اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتمم بالخير. وبسندي المتصل إلى أئمة المحدثين وخصوصا إلى الإمام محمد بن ثورة أبو عيسى الترمذي وحتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: bab yang ke-51, bab ma jaa fi fadli as-saffil awal. Bab yang telah datang ia oleh hadisnya pada menyatakan fasal kelebihan saf, yakni barisan yang pertama. An Buraidah al-Aslami an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Bashiril masyaina fi dhulami ila al-masajid bin nur at-tammi yawm al-qiyamah. Diriwayatkan daripada Buraidah al-Aslami daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sampaikan khabar kesukaan akan segala orang yang berjalan di dalam kelam-kelam kepada masjid-masjid dengan terang yang sempurna pada hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufun nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik saf lelaki yang pertamanya, yang paling depan, dan sejahat-jahatnya ialah yang akhirnya, dan sebaik-baik saf perempuan ialah yang akhirnya, dan sejahat-jahatnya awalnya. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah ia meminta ampun, ini ucap istighfar, minta ampun bagi saf yang pertama 3 kali dan bagi saf yang keduanya sekali. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau bahwasanya orang-orang tahukan barang yang di dalam bank dan saf yang pertama, kemudian tiada mendapat mereka itu melainkan bahawa berundi mereka itu atasnya, nescaya berundi sekaliannya atasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ada 3 hadis yang diriwayatkan dalam bab ni pada malam ni. Kata pengarang kitab ni, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, dalam mensyarahkan 3 hadis ni, dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, masuklah kita sekarang membicarakan kelebihan segala saf daripada awalnya, yakni dari saf yang mengiringi imam sampai akhir saf. Maka saf itu pun ada baginya berlebih-lebih darjat pahala orang yang semayang padanya. Maka semuanya itu dengan keterangan daripada hadis yang masyhur, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula yang lebih-lebih baik daripada segala saf bagi lelaki ialah saf yang pertamanya. Dia tinggal hadis yang pertama tu, dia tak syarah. Dia seolah-olah buat macam muqaddimah sikitnya.
Dia tak syarah di sini, pensyarah ni lah yang syarah kitab ni, dia tak syarah. Selalunya dia syarah. Saya duk baca hampir keseluruhan Baharul Madhi ni, selalunya dia syarah. Tapi ada bab-bab tertentu dia tinggal. Dia tinggal sebab satunya tak ada sebut pasal soft, tetapi ada kaitan lah. Kaitan di mana hadis tu sebut, sampaikan khabar kesukaan, khabar yang gembira, basyiril masyaina, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan, jalan kaki, masyun, jalan, masya, berjalan, jalan kaki, bukan naik kenderaan. Kalau naik kenderaan kita kata rakibah dan sebagainya, menunggang kenderaan. Maksudnya dia berjalan. Berikan berita gembira kepada al-masyain, orang-orang yang suka keluar daripada rumah dia jalan kaki untuk pergi ke masjid, yang mana mereka keluar berjalan dalam keadaan kelam-kelam kepada masjid-masjid. Ketika mana macam subuh umpamanya, dia keluar ketika mana, ialah subuh gelap lagi, keluar nak pergi sembahyang di masjid, malam maghrib isya gelap, nak pergi balik, jadi berjalan dalam keadaan gelap. Ini sebagai khabar gembira dengan terang yang sempurna pada hari kiamat. Orang-orang ni yang pergi ke masjid ketika kelam, maknanya dia pergi sembahyang masjid, dia pergi awal umpamanya, maka ini satu berita gembira kepada orang-orang ni bahawa dia akan mendapat ganjaran besar dengan terangnya keadaan diri dia esok pada hari kiamat. Ketika manusia berada dalam keadaan kegelapan, kegelapan mana? Kegelapan dengan dosa dan kesalahan dia. Ketika tu dengan sekabut apa duk fikir macam-macam, dia serupa gelap dia orang ada masalah, duk pergi terang mana pun bagi dia gelap semua. Itu dia punya kinayah, bahasa sindirannya, bahasa sastranya. Dia kata manusia tu berada dalam kegelapan. Maka orang yang menjaga agama, orang yang jaga walaupun benda-benda sunat, dia jaga, dia pandang besar benda agama, maka Allah berikan kepadanya cahaya. Berarti dia berada dalam keadaan yang bercahaya, dalam keadaan tidak berada dalam huru hara ketika berada dalam kiamat. Tenang ya Tuhan bagi. Nisbah kepada ketenangan. Jadi dalam bab ni nak cerita tentang saf yang awal, maka dia ada kaitan dengan hadis yang pertama disebut, menunjuk kata dia pergi sembahyang awal, lalu dia dapatkan fadilat saf yang pertama. Orang-orang ni ganjaran besar Allah janji nak bagi dekat dia, kan? Maka inilah sebagai satu berita gembira, sebagai satu targhib, menggemarkan, memberikan semangat agar kita bertungkus lumus, berusaha lebih untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kena berebut, dah dapat dah mai ke masjid, jangan lepaskan peluang untuk terus ke saf yang pertama, ambil fadilat, tak payah tunggu orang lain. Bahkan dalam kitab-kitab fiqh disebut, salah satu daripada 40 kaedah fiqh yang terkenal dalam mazhab kita Syafi'i, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair disebut, al-itharu bil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam soal ibadat, mendampingkan diri pada Allah, hukum dia makruh. Jadi kalau macam soft di depan tu ada kosong, jangan suruh orang lain, kita yang langkah pergi ke depan. Sebab suruh orang lain hukum dia makruh, sebab kita yang sepatutnya berebut untuk kebaikan. Contohnya kita pergi di mana-mana masjid, surau tak ada orang azan, orang yang dilantik tak mai, ataupun memang tak ada, yang ni jenis sukarela, RNR, bangla mana pun tak jaga, kira tak ada siapa yang diberi gaji untuk azan. Masuk dah waktu, kita pun kelepok mai, tak ada siapa nak azan. Padahal kita pun bangun azan lah, tak payah suruh ni hang pergi azan lah. Tak, dia suruh berebut ambil fadilat untuk azan. Sebab apa? Sebab benda-benda kebaikan macam ni jangan bagi peluang ke orang. Main masjid nampak tik cicak ada dekat masjid, jangan bagi peluang ke orang pergi buang. Pergi cepat-cepat, pergi ambil mana dia tempat berus yang sapu tik cicak tu, pergi ambil dan pergi buang. Ambil kelebihan benda-benda baik macam tu, jangan bagi peluang ke orang lain. Kita berebut ambil kat kita dulu, itu lebih afdal. Bagi peluang kepada orang lain, hukumnya adalah makruh. Apa sajalah
kiaskanlah kepada apa-apa saja lagi, benda-benda kebaikan. Lepas tu kalau kita main masjid, kita tak, bukan masjid, di mana-mana peluang. Yang ni kalau tuan-tuan selalu dengan saya, selalu saya sebut 3 istilah. Namanya apa? Mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Jadi bagi orang yang bijak, bijak sikit, dia mengambil peluang. Nampak ada tabung main depan mata dia, dia suruh orang lain apa? Aku yang buat dulu. Contohnya. Kan? Yang keduanya, setelah dia dah buat, dia mencari-cari lagi. Itu lebih bijak. Dan yang kita katakan kemuncak kepada kebijaksanaan, dia dah mengambil, dia dah mencari. Mengambil tu maksudnya peluang depan mata. Mencari, tak nampak. Dia kena fikir, apa lagi aku boleh buat? Dia cari, dia dapat dan dia buat. Dan kemudiannya, otak dia laju, maka dia bina satu benda yang baik, dia cipta satu benda, maka orang lain tak ada kesempatan, dia seorang-seorang yang boleh pulun benda tu. Maka tu lagi bijak lah. Selalu saya bagi perumpamaan, bagi mudah faham. Saya kata kalau tabung mai, orang minta derma, wakaf nak bina masjid, ini nama dia mengambil peluang. Orang mai iklan, ini kami nak buat wakaf, siapa-siapa nak buat wakaf, silakan ada tabung. Okey, itu mengambil peluang. Tapi orang yang bijak, yang tu dia ambil, kemudian dia mencari-cari lagi. Dia cari lagi, di mana peluang lagi, apa benda baik lagi dia boleh buat, maka dia buat. Tapi orang yang bijak, dia ada kemampuan lagi, dia ada kemampuan, dia ada duit banyak umpamanya, terus dia bina sebuah masjid, segala-galanya A to Z semua dia punya duit, maka tu nama dia mencipta peluang. Tak ada orang lain yang dapat peluang, dia seorang-seorang yang buat. Pahala dia tentulah amat-amat besar. Kan? Itu amat-amat besar. Maka bila ada peluang depan mata untuk benda-benda qurab, benda-benda mendekatkan diri kepada Allah, tak payah suruh orang lain, kita yang merebut. Wa fi ghairiha, adapun dalam soal lain, dalam bab makan minum atau apa, bagi orang lain makan dulu, aku makan belakang tak apa. Bahkan nanti kita akan berjumpa dengan hadis di mana Nabi SAW menyarankan bagi orang yang menyediakan makanan, dia kena makanlah. Orang yang menjadi mentara, orang yang sediakan makanan, orang yang hidang makanan, orang-orang ni dia kena makan last. Bagi tetamu makan dulu, bagi orang lain makan dulu. Kita buat kenuri, geng-geng mentara balun dulu sebelum nak start apa semua kan. Lepas tu kita tak lah ni pun mentara, tak ada dah lah, ni semua buffet dia je kan, buffet layan diri. Tapi kalau setengah-setengah tempat masih lagi kita ada mentara, maksudnya kena ada mentara ni. Lain pada bahasa sini orang Pulau Pinang panggil apa? Mentara ke? Panggil mentara ke? Kelantan kata apa? Jok kakak. Tak lah, ada lah dia punya istilah-istilah dia tu. Mai adik-adik beradik, mai duduk pakai anak beranak, pakai tolong-tolong. Mentara-mentara, mereka lah tolong tolong angkat pinggan, tolong angkat talam, mereka lah tolong hidang makan, macam tu. Maka dalam hal-hal yang macam ni, dia bukan nama dia taqarrub ilallah, faham tak? Dia bersifat kemanusiaan, baik pun baik juga, tapi bersifat kemanusiaan, hablum minan nas. Maka dalam hal ni, utamakan orang lain itu lebih baik. Naik kenderaan kita diajak. Dalam Islam, apabila tengok ada orang tua, utamakan orang tua. Tengok ada orang perempuan mengandung, utamakan orang perempuan mengandung. Macam itulah. Maka dalam hal-hal yang macam ni, utamakan orang lain lebih baik. Tapi dalam hal untuk mendekatkan diri pada Allah, jangan utamakan orang lain. Kena haloba, kena berebut, kena pulun untuk diri sendiri dulu. Islam ajaklah kita macam tu. Tapi kalau kita pergi di mana-mana masjid, tuan-tuan boleh tengok bila orang qamat ya, terutamanya hari Jumaat, tuan-tuan boleh tengok akan ada ramai orang yang akan mempersilakan orang lain pergi ke depan. Betul tak? Dia nak sembahyang belakang. Semua orang boleh kata kebanyakan. Kita boleh tengok, tapi takkan time tu kita nak tengok dia. Tak sempat dah kita nak sebut, tapi kadang-kadang saya sebut jugalah. Jangan ada ruang kosong, mai ke depan. Bagi kawan-kawan di belakang mai ke depan. Tapi saya tak faham, mungkin setengah-setengah orang
Dia rasa macam mana? Mungkin ialah kalau kerja-kerja ni, bila dia duduk di depan, sat lagi dia nak cungit balik tu lambat. Jadi kalau dia duduk di belakang, senang dia boleh belah. Kalau dia duduk di depan, dia rasa segan. Mungkinlah dia fikir lagu tu, maka dia duduk di bahagian belakang. Kan? Apa dia punya niat sekalipun, apa dia punya keadaan sekalipun, fadilat duduk di saf yang pertama ataupun di bahagian hadapan adalah utama, dan bonus di situ asing pula. Lagi depan, lagi depan, lagi depan, lagi depan, lagi depan sampai saf yang awal, maka itu lebih afdal. Maka kalau kita ni lah, di kalangan kita ni ada kesempatan pergi ke masjid, sampai-sampai tu terus mau duk booking dah tempat duduk di depan, bukan kita booking di tempat belakang. Faham tak? Supaya bila orang qamat, kita dah memang berada di depan. Jadi senang kita nak bangun pergi ke saf kita, dan memang diri dekat saf dah. Cuma bangun diri je. Tak gaduh lah. Tambah-tambah masjid macam masjid Sungai Tiram ni, tu dia duduk, kalau duduk di belakang tu, kalau orang dah qamat, habis qamat tu daripada belakang, tak sampai lagi depan ni. Ya, panjang. Kalau start qamat, duduk di belakang, dia kena lari laju, dia kena jalan laju baru dia boleh sampai. Kalau tekat dia duduk melenggang, tak sampai. Saya ingat separuh tu orang dah habis dah qamat. Maka terlepaslah saf yang pertama. Islam menganjurkan kita supaya berebut untuk saf yang pertama, tapi kita tak berebut, pakat duduk melenggang. Tapi bulan sudah kita cerita pasal saf, saya nampaklah ada perubahan sikit. Sebelum qamat tu, kira duduk ambil simpan tu, pakat-pakat duduk berjalan main duduk di depan, okey lah. Maknanya selalu perlu diberikan peringatan. Dengan tidak dinafikan, masih ada lagi orang yang pasien-pasien yang style dia memang dia tunggu lama-lambat, dia duduk melenggang-lenggang, dia duduk makan angin lagi kat belakang, dia nak bagi orang semua dah susun cantik, dia nak duduk belakang. Saya pun tak faham. Kadang-kadang saya tengok orang-orang, kita ada mata kan, kita duduk tengok, kita kan tu imam, kerja kita duduk tengok makmum ni, awak dia ni lagu ni, awak dia ni lagu ni lah, awak pasien mayang buat lagu ni. Tapi tak kata pun kena kata. Kalau kata pun apa masalah. Tak kata makin hari makin duk hidup dengan tak betul itu. Kan bila kita tengok, nak kata dia ni jenis orang bekerja, dia macam dia nak duduk belakang, kita boleh tengok, oh ni dengan baju kelang baru balik kerja ke, oh dia nak cepat. Tapi kadang-kadang kita tengok jemaah, anak-anak karya, orang-orang jemaah setempat, di mana-mana tempat lah, bukan di sini saja. Jadi tapi nak kata kot dia sibuk, dah lah macam tu lah. Daripada dulu sampai lah ni macam tu perangai dia. Bila orang qamat, dia duduk melenggang. Sayang, kita tak kata berdosa, haram, masuk neraka, tak ada lah. Dia main masjid, nak main semayang tu dapat pahala bagus dah. Tapi tinggal lagi, yang ni lah istilah selalu saya kata, takkanlah daripada dulu sampai lah ni tak mau upgrade kita punya amalan. Bahasa mudah saya kata, takkan nak jadi Upin dan Ipin 10 tahun dah ada dalam pasaran, dalam televisyen, tapi Upin dan Ipin tetap juga di sekolah tadika. Itu contoh. Sampai bila kita nak duduk macam tu? Tak maukah kita upgrade diri kita, amalan kita, perbaiki lagi, elokkan lagi, sempurnakan lagi, berebut satu bab demi satu bab, perbaiki tak mana silap. Dan memang betul kita manusia yang serba kekurangan. Maka sekurang-kurangnya sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, sebelum kita habis masa kita di dunia ni, banyak benda yang kita sempat perbaiki dalam hidup kita. Perbaiki dari sudut ni, perbaiki dari sudut ni, perbaiki dari sudut ni, kita upgrade. Dan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat dan Allah pandang dengan setiap usaha kita ke arah untuk kita menjadikan diri kita lebih baik. Okey, nak jadi orang yang lebih baik. Tapi jaga-jaga jangan terus-menerus menjadi manusia ego. Jangan terus-menerus menjadi manusia ego. Tak boleh terima kebenaran. Bila orang tegur dia tak mau dengar. Bila orang kata, dia kata orang nak cakap benda tu juga. Bepi lah kalau cakap benda sama, padahal masyarakat masih buat. Takkan tak boleh cakap. Nabi 13 tahun duduk di Mekah tu, duduk cerita pasal syirik tu. Amal ibadat tak banyak pun. Tak berapa.
Mana ada semayang pun dekat-dekat setahun sebelum nak hijrah. Puasa, zakat, haji, jihad, semua lepas hijrah. Hukum hakam banyak lepas hijrah. Sebelum hijrah duk cerita apa? Adab, akhlak dan akidah. Duk cerita tu Allahu Ahad, Allahu Ahad, jangan sembah berhala. Duk cerita tu. Puak-puak kafir Quraisy yang duduk dengan di Mekah pada cemui aku dengan Muhammad benda sama. Cemui dia main-main duk cerita benda tu. Dia main-main dia duk cerita benda tu. Memang cerita benda tu sebab hangpa masih lagi syirik pada Tuhan. Kena cerita benda yang sama. Sebab melihat kepada benda-benda tu penting. Sebagai contohnya, kan, 2 malam sudah saya baca kitab dalam Riyadhus Salihin, jilid yang keberapa tak ingat. Sini kita baca jilid yang pertama. Lalu didatangkan sebuah hadis dalam bab berkaitan dengan kibir. Kibir ni takabur, membesar diri, ego, sombong. Lalu didatangkan dengan satu hadis. Hadis di mana Nabi SAW satu hari makan, tiba-tiba ada satu orang Arab Badui, dia duduk dengan Nabi, lalu dia makan dengan tangan kiri. Bila dia makan dengan tangan kiri, maka Nabi kata, awak tak makan dengan tangan kanan? Dia kata, saya tak boleh angkat tangan kanan saya. Bila dia kata dia tak boleh angkat tangan kanan tu, Nabi kata, hang bohong, hang boleh angkat. Nabi tak kata bohong dalam tu. Nabi kata, tidak ada yang menegahkan engkau daripada angkat guna tangan kanan, melainkan sikap sombong yang ada pada diri kamu. Dia boleh angkat tangan. Nabi ni, dia duk ingat macam manusia biasa. Dia tak tahu kata dia duk cakap tu dengan Nabi. Bukan dia tak tahu, tapi dia tak respect kepada Nabi selaku seorang Nabi dan Rasul. Faham tak? Dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi Rasul, orang semua duk cerita, tapi dia tak respect, dia tak kagum, dia tak rasa besar Nabi Muhammad tu sebagai Rasul. Lalu bila Nabi kata, awak tak makan dengan tangan kanan? Dia kata, tak boleh, saya tak boleh angkat tangan kanan. Lebih kurang macam tu. Lalu tuan-tuan, bila Nabi kata, tak ada apa, hang saja. Kalau bahasa kita lah ni, kita kata apa? Dah, hanya nak bohong lah. Hang ketegang, hang saja tak mau guna tangan kanan, hang ketegang. Bila Nabi kata lugu tu, tiba-tiba tangan kanan dia tak boleh angkat. Cari penyakit. Lepas dia pergi bohong kat Nabi, dia kata aku tak boleh pakai tangan kanan, terus tak boleh pakai tangan dia sampai bila-bila. Yalah, zaman kita takkan nak kena tunggu sampai jadi lugu tu baru anak tukar. Betul tak? Hadis tu dia cerita pasal ego. Dia nak cerita kata sikap sombong. Bila orang tegur, kena berubah. Tiba-tiba ada orang komen, dia kata, wah, ustaz ni dia tak habis-habis. Sikit-sikit tangan kanan, tangan kiri. Cemui lah aku dengar. Dia cemui. Hang ada kena mengenal apa? Baguslah kalau hang ada dengar aku ceramah tu banyak kali. Hadis yang macam tu, dia akan ulang lagi dalam bab tu, lagi dia ulang dalam bab ni. Kita kena peringatkan balik manusia, jangan pakai tangan kiri. Tambah-tambah benda nak makan, nak jadi darah daging hang. Benda tu tak ada barakah, guna tangan kanan. Nabi nak abang lagu tu. Tapi dalam hadis tu ada satu yang secara directnya cerita jangan makan tangan kiri. Tapi ada satu dalam tu, kita sama ada sedar ataupun tak sedar, indirect dia, dalam tu dia ada sebut satu benda di mana orang tadi ni, Badui tadi ni, dia ketegar. Dia tak mau ubah apa yang Nabi suruh dia ubah. Maka macam itulah tuan-tuan, di mana-mana pun, bahkan dakwah zaman sekarang lebih susah nak mengislamkan orang Islam daripada nak mengislamkan orang yang bukan Islam. Orang tu tak faham Islam, kita pergi cerita, dia nampak kecantikan Islam lalu dia masuk Islam. Mudah, lebih mudah berbanding dengan kita nak cerita Islam dekat orang yang dia kata dia Islam. Dia kata dia Islam, kita pergi cerita hukum, dia bangkang. Ustaz pula jadi tak betul. Kita main cerita hukum, pasal dia tak tahu, kita pergi hajar dia. Lalu kali dia lagi pandai pada ustaz. Kita nak cakap macam mana lagu tu? Bila kita bagi tahu hukum dia macam ni, alah kira dengan ustaz ni merepek dah dia ni. Macam tu pula dah. Ustaz pula kena pula kata. Lalu ustaz pula jadi silap pula dah. Macam mana kita nak cakap dengan orang macam ni? Doa mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia. Ini cabaran dia. Nak buat macam mana? Ini kita dengan hadis cerita masalah saf. Dan tuan-tuan akan tengok betapa parahnya masyarakat kita dalam bab semayang, dalam bab saf ni.
Benda ni sampai bila-bila. Boleh cerita malam ni okey, esok lagu lain pula. Esok lusa lagu lain pula. Dia kalau saya jadi imam di sini semua orang berdiri apa-apa tak rapat saya mesti suruh dia. Apa tengok Tommy pergi sama. Imam tak bergerak tak habis lagi. Imam bergerak tak habis lagi, siapa-siapa tak boleh bergerak, saya akan bagi peringatan. Tiap-tiap kali saya ingat skrip saya tu tuan-tuan dah hafal. Tapi bila saya main waktu lain singgah semayang. Setelah saya mengajar di sini punya lama 10 tahun lagi lebih, punya duk ulang abang, hari lain main singgah semayang, nak pergi mana-mana singgah main semayang, tengok macam tu juga. Masa saya jadi imam, pasal saya suruh, bukan saya tak kata saya bagus, saya kata bila kita bagi peringatan, hari lain dia pun tak buat. Maknanya selama ni duk mengaji, yang masuk duk dalam hati tu berapa kerat. Pasal apa jadi macam tu? Habis tu apa guna kita main duduk dalam majlis ilmu kalau bukan untuk diamalkan? Memang kita adalah manusia yang bukanlah perfect dan baik semua. Tapi takkanlah hati kecil di dalam hati kita, dalam hati kita, takkan tak ada satu perasaan, aku ustaz doa abang banyak kali awak aku tak boleh buat lagi, awak aku tak boleh buat lagi. Jangan marah ke ustaz. Jangan marah ke guru kita yang duk mengajar kita. Kita salahkan diri kita yang masih lagi belum buat perubahan. Faham tak? Ni dengar benda tu juga tak habis-habis. Dia main duk cerita yang tu, jangan makan macam tu. Memang saya akan cakap benda tu sampai mati. Sebab manusia nak jadi baik, dia kena jaga makan minum daripada benda haram dan syubhat. Dan saya akan cakap sampai bila-bila, berbuih mulut pada dulu sampai hari ni, puluh tahun dah saya duk cakap. Sama juga dengan bab tadi, bab soft awal, sama juga dengan bab makan minum. Kadang-kadang kita tak pernah ambil kisah tentang makanan minuman kita, benda haram, halal, syubhat, tak pernah ambil tahu. Pantang tengok telan dan tak pernah ambil tahu soal halal haram. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, masuklah kita sekarang membicarakan kelebihan segala baris, yakni soft dari awalnya, yakni dari saf yang mengiringi imam sampai akhir saf. Maka saf itu pun ada baginya berlebih-lebih darjat pahala orang yang semayang padanya. Maka semuanya itu dengan keterangan daripada hadis yang masyhur, dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan katanya, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula yang lebih-lebih baik daripada segala saf bagi lelaki ialah saf yang pertamanya, dan yang lebih baik dan yang lebih tidak baik daripada segala saf lelaki itu ialah saf yang akhirnya. Maksudnya yang paling tak bagus duduk belakang paling kurang dia punya fadilat. Fadilat saf satu, fadilat saf yang lebih depan asing pula lagi bonus. Hak semayang berjemaah 27 darjat, tu cerita lain pula. Banyak bila main semayang jemaah macam-macam dapat. Bonus kod ni dapat, bonus kod ni dapat, bonus kod ni dapat, bonus kod ni dapat. Itu kelebihan. Yakni hai saudaraku, bermula saf semayang berjemaah yang banyak pahalanya daripada segala saf lelaki, dan yang lebih baiknya ialah saf yang pertama, dan yang di belakang itu semuanya kurang pahalanya. Maka berebutlah main duduk di depan. Setengah-setengah masjid, tuan-tuan tengok, setengah-setengah masjid seronok saya pergi. Bila kita sampai kita tengok 5 waktu, uish, saf pertama, saf kedua, saf ketiga penuh, semua booking semua booking, ada orang. Bukan tekat hari Jumaat, 5 waktu pun macam tu. Semua orang berebut pergi duduk depan. Tapi setengah-setengah masjid yang lain dan kebanyakan masjid tunggu kamat, dengan tu imam pun dah tunggu siap dah, duk panggil mai lah sila. Sila, dia pun duduk sila tak bangun-bangun ni. Masalah saf yang pertama dan sebab kelebihannya, wahai saudaraku, telah berkata ulama, adalah sebab saf yang pertama itu lebih daripada saf yang lain kerana ada padanya beberapa kebajikan. Seperti pertama, berdiri berdekatan dengan imam,
Maka berdiri dekat dengan imam itu dapat mendengar apa-apa bacaannya yang nyaring daripada Al-Quran, doa dan zikir. Walaupun orang kata zaman ni ada speaker dan mic dan sebagainya, yalah, mic current tak ada, tak dengar lah kalau duduk belakang. Yang kedua, kemudian apabila telah mendengar Al-Quran, tak dapat tiada bagi orang yang harti, maksudnya orang yang mengerti, mendengarnya itu dapat pengajaran daripadanya. Bila hang boleh dengar, ni kita tu suruh cerita pasal ada mic speaker apa-apa ni. Ni mic speaker ni baru berapa tahun ya. Ni yang dulu-dulu ni. Yang zaman dulu-dulu, saya pasti masjid-masjid pun saya ingat tak sampai 50 tahun kot ada speaker ni. Ada. Tak sampai lah. Maknanya sebelum 50 tahun dulu orang tak pakai speaker-speaker. Kalau ada pun azan ni kot. Kalau ada pun lebih katakan imam punya mic clip macam ni semua orang tak pakai. Mungkin korang nak beli mic pun, nak beli amplifier, duit mahal zaman dulu. Lah ni alhamdulillah, mic satu RM20 pun boleh beli. Jadi nak abang kata penggunaan lah ni dengan dulu tak sama. Jadi tapi kita masih relevan lagi sebab current tak ada. Tengah-tengah duduk semayang maghrib isyak, amplifier rosak, tiba-tiba panas meletup, tiba-tiba macam-macam jadi, maka orang yang duduk di belakang mungkin tak apa dengar. Bayangkan semayang Jumaat, yang duduk di belakang-belakang tu dengar ke imam yang duduk di depan ni baca surah Fatihah apa? Confirm tak dengar. Masjid panjang belakang macam ni, panjang tak dengar. Kalau besar, masjid besar-besar tak boleh dengar. Maka terlepaslah kelebihan dia yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, menghayati makna-makna bacaan yang dibaca oleh imam pun dia tak dengar. Dia tak dengar, nombor satu. Nombor dua, dia tak dapat. Nombor tiga, dan datang khusyuk dan khudu', merendah diri yang bertambah-tambahan. Bila mai duduk di depan tu lebih khusyuk berbanding duduk di belakang. Duduk di belakang kena pula orang duduk depan kita tu pakai baju t-shirt macam-macam, yang pakai kain plekat kan, macam-macam tulisan di belakang, gajah duduk lah, gajah berenang lah kan, tengah-tengah nak semayang baru nak khusyuk, duk teringat si gajah. Contohlah, tambah-tambah anak-anak muda yang college, yang universiti pakai baju t-shirt, tulis semua nama kawan-kawan dia. Dia tak? Baju tu tulis dekat 20 nama. Ni pun sambil semayang duk tengok. Yang minat main bola, duk tengok dia punya minat bola, dia punya grup ataupun syarikat bola yang dia minat tu, negeri mana, negara mana dan sebagainya. Benda-benda gangguan tu akan ada. Pasal kita nampak orang di depan kita, dia akan terfikir macam-macam. Habis-habis tak ada tulisan, dia akan tengok orang. Bayangkan kalau di depan kita tu kosong. Di depan kita tu tak ada apa-apa. Kita di depan pun boleh lah, tak ada apa sangat lah. Tak ada apa sangat. Ada apa benda-benda macam ni, tak ada apa tulisan. Dan paling bagus sekali kalau depan tu kosong, apa benda pun tak ada. Untuk soft yang pertama lah, meja tak ada, apa pun tak ada, Quran tak ada, apa pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada dinding putih ya, kan lagi bagus. Contohnya. Dan datang khusyuk dan khudu', yakni merendahkan diri dan bertambah-tambahan. Maksudnya bila kita duduk di saf yang awal, bila kosong, maka kita boleh menyebabkan kita boleh lebih khusyuk dalam solat. Dia membantu. Tapi kalau kita duduk di tengah-tengah orang ataupun duduk di belakang, nampak pula macam-macam, nampak budak, nampak bapak budak yang dia ni macam tu, yang dia ni macam ni, dia macam-macam passion semayang. Maka lagilah macam-macam benda yang mengganggu kita. Istimewa pula jikalau imamnya itu manis suara dan sedap membacakan dan melagukan dan bercakap di hadarat Tuhan. Maksudnya bacaan suara dia merdu, bukan tekan merdu, bacaan tu kena bagi betul, suara pun sedap, kita pun jadi lebih sempurna, dengar pun rasa seronok. Maka tak dapat tiada makmum yang mendengar di belakang bertambah-tambah menundukkan diri dan menghinakan roh di hadapan hadrat ilahiyah. Ni kita baca kira tak ada speaker ni, tak ada mic, tak ada speaker apa, tak ada, kira ataupun kalau ada rosak dan sebagainya, kemungkinan boleh berlaku. Sebab ratusan tahun, ribuan tahun, 1400 tahun Nabi dah melalui lepas dengan kita, maka yang ada speaker ni baru ya. Kita pakai yang zaman paling lama dulu, macam mana keadaan orang. Dan zaman lah ni pun masih lagi boleh tiba-tiba tengah-tengah duduk semayang,
Tiba-tiba speaker tak ada, rosak, mic rosak, current tak ada, maka benda tu masih relevan. Rugi ya kalau duduk di belakang tak boleh dengar. Dan jikalau bacaan imam itu pengajaran yang memilukan dan merawankan hati serta menakutkan seorang yang khusyuk di hadarat Tuhan, maka ialah menambahkan orang yang mendengarnya bertelut dan menangiskan diri dan takut akan azab Allah. Dengan kerana itulah dituntut oleh syarak orang yang berdiri sembahyang di belakang imam itu orang-orang yang herti, yang mengerti dan ahli yang akal, dan orang ahli akal dan warak serta soleh. Dia mau duduk di belakang tu imam ni di kalangan orang-orang yang lebih sempurna. Sebab apa? Depa ni lebih faham tentang agama. Katakanlah yang jadi tu imam, berarti biar bagi yang duduk belakang tu imam tu terdiri daripada orang yang lebih pandai. Jangan kita yang belajar ambil ayat semayang pun tak tahu, semayang pun tak betul lagi, orang kamat-kamat pergi duduk belakang tu imam. Weh, jangan cari pasal. Sabar Ustaz, duduklah tepi-tepi sikit. Bukan salah, tapi kalau saat lagi tu imam batai, hang nak buat macam mana? Tak pening ke hang nak melangkah pergi ke depan? Okey, tak apa, hang dah tahu dah boleh langkah pergi. Hang punya bacaan betul ke tak? Kalau hang baca tak betul, Fatihah hang tak betul, bererti hang tak layak untuk menjadi tu imam. Jangan buat main tuan-tuan, kita jadi imam, kita menanggung makmum di belakang kita. Kalau kita baca tak betul, kita nak kena menanggung segala kesilapan makmum di belakang. Oh, itu bahaya besar. Sebab tu Nabi kata takutlah bahawa kamu tu menjadi imam. Pasal apa? Bukan syok-syok boleh jadi tu imam. Okey? Tak ada orang, tak apa, kita lah agak yang lebih reti sikit, lain cerita. Tapi kalau ada yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih bacaannya lebih sempurna, maka itu lebih utama. Kerana mereka itu yang segera menyambut pengajaran dan kuat tafakkur, berfikir dan khudu', yakni merendahkan diri kepada Tuhan. Ini kelebihan orang yang duduk di belakang tu imam ataupun saf yang awal. Dan lagi kelebihan saf pertama itu jauh daripada tashwish, gangguan orang-orang jahil yang di belakang, daripada bacaan yang terkadang kecil besar bunyinya dan ulang-ulang yang banyak dan takbir yang membahanakan masjid yang lain dan lainnya. Bising lah apalah, kadang-kadang budak-budak mai bawa anak-anak daripada lari pi mai. Pesanan daripada pihak penaja yang bawa anak tu, tolonglah jaga anak masing-masing. Orang tengah mengaji kuliah, bukan salah bawa anak duduk sebelah-sebelah, duduk sebelah pak hang begitu. Ni kalau kita duduk mengaji, anak duduk lari pi mai, kadang-kadang saya faham mak pak mai nak main mengaji. Mak pun nak main mengaji, bapak pun nak main mengaji, tak ada orang nak mengasuh. Tapi dia akan jadi masalah apabila mengganggu jemaah yang lain. Kita bukan larang kanak-kanak main ke masjid, tapi kita nak jaga jangan bagi ada tashwish, kan? Budak-budak, laki, perempuan lari mai, budak-budak cukup seronok lo dewan-dewan macam ni. Depa pasal di rumah depa sempit mungkin. Jadi bila depa main ke masjid macam ni, Allah, anak siapa pun sama. Sebab tu tuan-tuan takkan nampak saya bawa anak-anak saya bawa main ke masjid. Takkan. Baik anak pun buat macam bapak dia dulu. Jadi kita pun tahu anak aku nanti main, satgi dia ragas nanti, dia lari pi mai ni, tak payah duduk di rumah. Dan kita tahu kita nak main mengajar, satgi orang duduk tengok ni anak siapa ni? Tengok anak ustaz. Tak keleceh. Ini kacau, orang semua duk pimai. Jangan kata orang dengan saya lagi. Pergi tengok anak siapa duk lari, tengok anak aku. Tak keleceh main cerita. Saya faham. Sebab tu kadang-kadang kita respect. Ada masjid, dia buat taman permainan. Oh, ini haji kena buat. Haji kena buat. Masjid pertama dalam pulau buat. Okey? Tak, saya bukan pasal kita nak berebut, nak nama. Tapi bagus. Buat playground untuk budak-budak. Siapa main anak-anak pergi bos satu tempat, tapi bos yang selamat main lah. Kalau dia jatuh pun tak ada luka, tak ada apa, ada span, ada apa, cari sikit, mungkin 10, 15 ribu, 20 ribu punya modal. Kalau lebih kan saya tak tahu, beli boboh sikit, tak mana-mana sudut, buat sudut main, di mana mak pak mereka boleh main duduk semayang dalam masjid dengan selamat, anak-anak mereka duduk dalam tu dengan selamat. Ada pagang apa semua, elok apa semua.
Tak tahulah, itu kena fikir lah untuk keselamatan lagu mana kan. Dengan ada CCTV lah apa semua lah. Mak pak boleh pergi semayang buat amal ibadat, anak boleh pergi mengaji, anak boleh duduk mengaji, duduk dalam tu. Anak duduk main lah tu, duduk naik apa. Lepas dia main tu tak sedap lah. Jadi satu tarikan pula kepada mak ayah bila mereka main mengaji. Saya dalam proses nak beli. Saya nak beli yang ada angin punya. Ada angin tu, pamper punya tu. Kita buah angin, lepas tu dia naik besar macam istana tu. Kan, kalau dia masuk lompat ni saya nak buat di tempat saya. Nanti lah, bagi siap tu. Jadi mak pak mereka nak main mengaji. Mak mereka masuk pergi dalam pergi mengaji, anak duk melompat dalam tu. Saya dipanggil satu orang, siapa ke orang saya, papi tengok keselamatan anak mereka. Lagi orang pelari anak dia ke apa kan. Jadi jaga. Mak pak duduk dengan aman. Sini ada babysitter tu orang, satu dua orang duduk jaga budak-budak. Pergi mengaji dengan selamat. Tak main mengaji lagi lagu tu. Betul tak? Kemudahan sampai lagu tu. Tu contohlah sekadar pandangan. Kadang-kadang ada baik je. Tuan-tuan boleh tengok ada supermarket buat macam tu. Dia bagi bawa playground, mak pak pinjam bagi punya ronda. Anak duduk dalam tu. Mainlah segala mak nikah punya main. Budak-budak. Tapi bila main ke masjid, tak ada benda dia nak main, dia buat apa? Raya macam dia lompat jadi lompat tak apa, lepas tu dia jatuh, lepas tu tengah semayang siren bunyi dah, dia menangis. Kacau biar orang semayang, kacau biar orang mengaji. Jadi tak best lah, kita jadi tak khusyuk main masjid. Kita nak buat amal ibadat, kita nak khusyuk dalam semayang, dalam ibadat kita. Dan lagi kelebihan saf yang pertama itu, jauh daripada tashwish, yakni gangguan orang-orang jahil yang di belakang daripada bacaannya, yang terkadang kecil besar bunyinya, ya, dan ulang-ulang yang banyak, dan takbir yang membahanakan masjid dan lainnya. Yang keenam, dan jauh daripada saf perempuan sekiranya perempuan berjemaah sama di belakang dan lainnya. Maksudnya kalau hang duduk depan, hang jauh pada perempuan. Faham tak? Tak tahulah pula kalau ada orang main masjid, dia seronok nak duduk dekat dengan tempat orang perempuan. Itu dah salah dah. Sebab tu dia asingkan perempuan. Jadi jangan pula pergi duduk ke apa saja sambil semayang, sambil duduk usah-usah tengok bini orang ke apa ke. Kalau ada penyakit, saya tak tahu ada, tapi kalau ada penyakit lagu tu, yang tu memang penyakit hati tu ya. Tak, tuan-tuan jangan terkejut tau tuan-tuan. Saya dapat banyak berita-berita yang menakutkan ketika mengerjakan haji dan umrah. Tuan-tuan boleh bayangkan, ada satu makcik ni dia beritahu. Ingat baru ni dalam TPO makcik tu abang. Dia tengah duk tawaf, ada orang duk cucuk ke belakang bengkok dia. Allah, tawaf. Fikir tak lepas tu. Orang duduk depan Kaabah ni, orang takut dengan menangis apa semua, rasa dekat. Bukanlah Tuhan duduk situ, tapi siapa pun kalau duduk depan Kaabah ni, Allahu Akbar. Kalau hang boleh timbul nafsu syahwat, hang masih ada dekat Kaabah ni, tak tahu nak kata apa mana. Nak kata orang ke beruang pun kita tak tahu. Siap boleh duduk cucuk makcik tu kat belakang. Dah apa faedah hang dapat hang duduk cucuk tu? Tapi main dengan otak gila ni, macam tu pun bagi dia ada sedikit kepuasan. Mental lah. Sejenis mental. Ada jenis mental macam-macam dalam dunia ni. 1001 macam mental. Dia kadang-kadang dia tak mengadakan hubungan dengan orang. Dia tak berzina. Dia tak rogol. Tapi cukup dengan dia tunjuk kemaluan dia pada orang lain. Salah tetap salah. Akan didakwa di mahkamah. Okey? Na'udzubillah, mudah-mudahan Tuhan tak uji kita macam tu semua. Tapi kadang-kadang macam fikir balik, pasal apa pasal tunjuk-tunjuk tu pasal apa? Faham tak? Tapi dia mungkin dia fikir macam ni, kalau aku pergi mengadakan hubungan, aku dosa haram, zina. Ni kalau aku tunjuk ni macam haram, buat pergi haram sikit je kot. Tak tahulah dia fikir macam mana. Tapi perbuatan tu tetap haram. Tapi ada orang dia dapat kepuasan macam tu. Dengan dia menunjukkan kemaluan dia dan sebagainya. Tuan-tuan duduk di Mekah ni kira macam tak boleh belah. Duduk di Mekah ni. Macam mana tengah duk tawaf? Itulah, mudah-mudahan Allah didik kita tak ada sifat macam tu. Tapi ada manusia walaupun macam tu punya keadaan. Dan duduk depan Kaabah lagu tu punya berimpit pun hang boleh ambil kesempatan. Dan
Dan yang bestnya pergi duk cucuk makcik lah tu. Dia kira apa? Makcik tak makcik. Faham tak? Tak, yang kata mental punya orang ni, dia tak fikir benda-benda lagu tu. Duk di Mekah. Sebab tu selalu saya pesan jemaah yang pergi umrah, pergi haji, makcik-makcik sekalipun nak pergi tandas mesti kena 2-3 orang. Kena ada teman. Jangan pergi seorang-seorang. Banyak peristiwa-peristiwa yang menjatuhkan maruah berlaku di negara di sana. Berhati-hati. Kita pergi nak buat haji, nak buat umrah, tiba-tiba benda lain pula berlaku pada kita. Ini kita tak mahu. Kadang-kadang dia duduk ingat macam dia pandai berdikari tau, duduk di Malaysia, di tempat dia. Oh dah, ini Malaysia. Malaysia pun di tempat kita ni pun ada ketikanya tak aman. Ada tempat-tempat pun masih lagi mengundang fitnah, apatah lagi di negara orang. Saya kadang-kadang kalau orang pergi Mekah, saya suka tanya satu soalan. Saya tanya satu soalan. Siapa sini bisa pergi Mekah banyak kali? Abang Rosli pergi banyak kali? Berapa kali? 2 kali. 2 kali. 2 kali. Abang Man pergi berapa kali? 2 kali. Haji pergi berapa kali? 3 kali. Prof? 4 kali. Tolong abang kat saya, balai polis ada kat mana? Tuan-tuan duk pusing Mekah ni, balai polis ada kat mana? Ha? Tak mau yang tepi-tepi jalan yang macam kaita polis tu. Tak, balai betul-betul. Tak mana ada balai polis. Kita sini, tuan-tuan boleh nampak tau balai polis ni. Lalu nampak balai polis apa dah. Bukan polis Petroka ni. Selalu saya akan tanya, kat mana ada balai polis? Kalau jadi apa-apa kat hang, nak pergi kat mana nak pergi cerita? Kat siapa nak pergi cerita? Kadang-kadang kita terfikir, Allahu Akbar, duduk di negara orang, tambah-tambah kami bisa duduk, bukanlah pengalaman banyak sangat, sikit-sikit duduk di luar. Allahu Akbar, jangan bagi jadi benda pelik-pelik ya. Kalau jadi benda pelik-pelik, hidup kita susah duduk di negara orang. Di negara kita Malaysia ni macam bagus juga, kalau hampir balai polis mau juga ambil tindakan, walaupun hang mungkin orang luar dia akan ambil tindakan. Tapi tuan-tuan, di beberapa negara, saya tak payah sebut mana-mana negara, jenis-jenis negara yang kadang-kadang hang orang luar main report, dia buat tak tahu ya kan? Dia buat tak tahu ya. Silap-silap dengan hang main, dia pelekoh balik kat hang ke atas tu lagi. Hang pergi nak report, hang cari jadi mangsa pula kali-kali yang kedua. Berlaku benda-benda tu di negara lain. Dan ini semua benda-benda yang, tak maaf cakap, melibatkan soal maruah, fitnah dan sebagainya. Sebab tu berhati-hati. Jadi kita kalau duduk main kat masjid, tempat kawasan perempuan, di masjid kita ni selalu saya bagi peringatan, tolonglah orang-orang lelaki jangan pi dekat kawasan orang perempuan belik sana. Di sana ada kawasan mi'yah semayang, ada tandas, semua tu belah-belah perempuan punya tempat. Kalau boleh kita mainlah ke kawasan belah lelaki ni. Sebab ada orang perempuan saling tudung, saling pakaian. Nah, kadang-kadang terselak, terbuka, terapa, tak payah pilah. Kalau boleh lah, tu suruh pilah ke tempat tu. Mai duduk belah kita, belah lelaki belah sini. Belah sana bagilah orang perempuan. Biar bagi orang yang ada kena-mengena, tak apalah, Tok Siak dia nak pergi mai. Orang-orang pegawai masjid yang tak ada kena-mengena, tak payah duduk pilah. Kadang-kadang setengah-setengah masjid orang tak sensitif. Orang perempuan duduk kan, kita berbual pengadang macam ni. Ada pegawai masjid, bukan masjid ni lah, masjid lain. Ada pegawai masjid, orang perempuan mengadu kat saya, suruh saya cerita, tapi bukan di sini, di tempat lain. Orang perempuan, dia pakai habis main syah apa semua. Kadang-kadang tengah-tengah duduk semayang, dia buka tudung kerana dia nak repair, nak berbetui kapal. Tiba-tiba masuk Pak Haji ni, Tok Siak ke, Tok Bilal ke, Tok apa, masuk main. Walaupun dia masuk bukan tujuan dia kerana nak melihat orang perempuan, dia kerana ada kerja, tapi dia masuk macam selamba ya. Sembrono, tokoi buka tirai perak masuk buat bodoh ya. Ada orang dia sensitif dengan dia punya aurat. Ada orang dia sensitif. Dia satu muslimah yang jaga aurat. Orang dia tak suka orang tengok muka dia, dia tak suka orang tengok kepala dia. Pasal hukum hakam agama. Dia memang nak tutup. Ada setengah tak kisah. Main-main masuk. Awak sambil-sambil kepala dua gue. Kepala tak pakai tudung, duk salin. Awak dia cakap begitu ya. Dia macam tak heran. Yalah tak heran lah pasal dia agama dia tak cukup kuat.
Dia pun orang-orang macam ni kadang-kadang jemur baju depan rumah tak pakai tudung, kain ketang ke dada. Dia main masjid pun baru dia pakai tudung. Oh, dia tak sensitif. Tak apa orang kena orang macam tu. Kalau kena memang nak jaga aurat, maruah dia, kehormatan dia, maka kita kena sensitif benda-benda macam ni. Sebab tu Islam dia bagi garis panduan apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Jadi kalau kita duduk di saf di hadapan, kita lebih jauh daripada orang perempuan. Adapun sebab kurang pahala saf yang di belakang, tambah lagi, itu dia nombor 6. Nombor 7, apa lagi kelebihan kalau kita duduk di saf yang awal? Kalau tu imam silap, berlaku kesilapan, confirm orang yang duduk belakang tu imam, saf yang paling depan ni agak lebih apa? Bukan, maksudnya lebih faham, lebih tahu berbanding dengan orang yang di belakang. Faham tak? Dia lebih tahu sebab dia depan mata dia tu imam silap. Adapun yang duduk di belakang lambat dia tak tahu apa lagi sebab suara tak sampai. Rupanya tu imam ni dia duduk tahiyat awal, kena pergi rakaat yang keempat, dia pergi duduk tahiyat. Contoh pada rakaat ketiga. Jadi yang makmum belakang ni semua dah pergi rakaat keempat dah. Rupanya tu imam duduk lagi. Kan berlaku satu masalah. Ataupun umpamanya tu imam tu pergi sujud sahwi kerana ada apa yang dia ketinggalan, dia kurang dan sebagainya. Makmum yang di belakang tak dengar suara, tak tahu apa. Inilah banyaklah dia punya kelebihan apabila kita lebih dekat dengan tu imam. Adapun sebab kurang pahala saf yang di belakang saf yang pertama itu kerana luput daripadanya segala faedah yang di atas tadi. Makin jauh dia daripada tu imam ataupun daripada saf yang pertama, maka makin kuranglah fadilatnya. Dan berhampir dengan perempuan yang di belakang, yang kalau ada berjemaah sama, maka perempuan-perempuan itu boleh jadi membimbangkan hati. Yalah, duk fikir nampak perempuan lah dan sebagainya, kerana ingat akan mereka itu dan memikirkan hal yang membangkitkan nafsu dengan sebabnya. Dan boleh jadi membinasakan ibadat atau mengurangkan khusyuk. Dengan kerana itulah sabda Nabi SAW tadi. Nabi kata apa? Sebaik-baik saf lelaki dan yang terlebih banyak pahala padanya ialah saf yang pertama, dan sejahat-jahat saf lelaki, mana yang paling kurang fadilat, yang terlebih kurang pahalanya ialah saf yang akhir dan yang di belakang sekali. Dan pengekornya, duduk ekor-ekor yang duduk di belakang-belakang. Dulu sekitar tahun 70-an, saya dimaklumkan oleh guru-guru kami di Mekah bahawa di Mekah tempat tawaf diasingkan laki perempuan. Dia ada macam tali, dia ada tali. Dan keliling tu ada setiap lebih kurang macam satu tiang, macam lebih kurang daripada ujung ni sampai tengah ni akan ada satu orang badui, bukan badui, orang ni orang Habasyah, orang Ethiopia. Orang Ethiopia ni depa sebahagiannya kulit gelap, badan besar, tinggi. Oh jenis renjong-renjong. Depa boleh nampak orang ramai. Depa akan berdiri pegang tongkat. Situ satu, sini satu, sini satu, ada tali. Hubung mai tali itu ada satu tongkat. Dia ni kalau siapa masuk belah lelaki belah perempuan, dia banting tongkat tu. Tak bagilah, maksudnya dia akan marah. Masuk sini dia akan bagi arahan. Main masuk akhir 70-an 80-an, Arab Saudi ni dia bagi campur. Maknanya saya pernah terfikir tak ada tak pergi asing-asing campur lelaki perempuan mau jadi fitnah. Rupanya memang dulu macam tu. Di zaman lebih-lebih lagi zaman kerajaan Islam Uthmaniyah memang jaga betul-betul ikhtilat laki perempuan. Tapi tuan-tuan tengoklah lah ni di sana pun semua makin hari makin sekular. Kalau tuan-tuan tengok perkembangan mereka hari ni, lagi teruk pada kita. Terkejut dengan dunia. Sampai kadang-kadang kita pergi Masjidil Haram, kita lalu kawasan perempuan. Sepatutnya kawasan perempuan orang lelaki tak boleh lalu. Hang kena tutup habis-habis Kita boleh lalu, boleh tengok, boleh apa, boleh. Aduh, leceh. Langsung tak jaga ikhtilat lelaki perempuan. Kena pula jenis negara-negara luar yang jenis aurat tak jaga, stokin tak pakai. Hak jenis pakai stokin ni Malaysia, Indonesia, yang orang Nusantara kita Tuan-tuan pergi cari tengok perempuan-perempuan Pakistan, Bangladesh, India, mana ada pakai stokin. Sedangkan ijma' semua mazhab
tanpa khilaf kaki tu adalah aurat. Cuma beza pelik sikit je dalam mazhab Hanafi, dia kata apa? Tapak kaki perempuan tu bukan aurat dengan syarat tidak diangkat. Oh, macam pelik lah fatwa ni. Takkan nak jalan heret kot. Kena bagi tapak kaki, duduk macam Robert, duduk di lantai, heret. Maknanya bila angkat jadi aurat juga. Maknanya aurat jugalah tu. Berarti kena tutup. Kan, sepatutnya tutup. Tengok sebahagian di kalangan orang Arab, sebahagian ambil main sibai-sibai dengan rambut semua terkeluar apa semua. Oi, tak jaga. Kan, sekali saya tengah-tengah duduk tawaf, perempuan Pakistan mana kau main pegang bau saya. Gamak ni dia ingat lelaki dia kot, berjanggut berjambang ni. Kan, kali-kali Allah. Kita tengah duduk jalan kan, perempuan mana tak perasan, mula duduk jalan, siapa tak tangan tembok. Saya memang jarang orang letak tangan tembok. Tiba-tiba tu macam main tangan. Macam mana? Aduh. Kalau orang perek ada, dia mesti kata, tak apa ustaz, saya tak tahu. Aduh. Masalah saf yang banyak pahala bagi perempuan. Wahai saudaraku sekali, apabila perempuan-perempuan itu berjemaah dengan lelaki, maka tempat berdirinya di belakang imam ialah saf yang di bawah dan yang pencurut duduk belakang sekali, di bahagian belakang lelaki. Macam kita pun okey juga duduk, sebab kita kira yang harian punya duduk cocok, duduk belakang. Elok dah tu, duduk belah kanan, lepas tu duduk belah bahagian belakang. Elok dah macam tu. Sebab masjid kita semayang pun 5 waktu lebih kurang macam ni ya. Kan, tiba-tiba ada majlis besar-besar, perempuan duduk di atas je. Kalau besar-besar. Semayang tarawih macam mana? Atas pun ada, belakang pun ada. Belakang pun ada. Semua orang lelaki duduk di sini. Bagi dia duduk di belakang, lagi bagus. Maka mereka itu pun telah datang hadis menerangkan bagi mereka itu saf yang banyak pahala dan yang lebih baiknya. Dan ada bagi mereka itu sejahat-jahat saf dan kurang pahalanya, iaitu dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya sabda Nabi SAW, wa khairu sufufun nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan bermula sebaik-baik dan yang lebih banyak pahala saf perempuan yang berdiri semayang berjemaah itu ialah saf yang akhir dan yang ke belakang sekali. Dan saf yang sehabis-habis tiada baik dan yang sehabis-habis kurang pahala saf bagi perempuan ialah saf yang di hadapan dan yang di awal sekali. Demikianlah kira lebih kurang pahala itu sekiranya perempuan datang berjemaah dengan beberapa lelaki dan perempuan itu ada mempunyai beberapa saf. Maka ambil yang paling belakang. Maksudnya macam ni, ni lelaki, jangan pula makcik-makcik duduk belah perempuan pula. Dia kata apa? Kami kena duduk yang paling belakang sekali situ ustaz tu. Dah. Dia nak bagi tahu, kata bagi lelaki dulu penuh, maka perempuan pergi duduk yang belakang lagi. Biar bagi ada jarak antara lelaki dan perempuan. Itu lebih baik. Faham tak? Maka itu lebih baik. Kalau dia perlu susun tak di belakang sana tu, itu lebih baik supaya lebih jauh daripada orang lelaki. Tapi memandangkan harian kita, takat ni pun kira jauh ya, 3-4 saf macam ni ya, 4-5 saf agak ada jarak lagi, dan memang masjid pun tak penuh, maka okey ya macam ni. Buat macam ni kira okey ya. Bila main bulan Ramadan, hampa pergi duduk belakang semua perempuan, itu lebih baik. Itu maksudnya lagi belakang lagi bagus bagi orang perempuan. Bukanlah dengan makna apabila daripada bubur tutup tempat orang perempuan, dia pergi semayang seorang-seorang paling belakang kat sana tu. Sedangkan saf tu dah susun, perempuan punya saf dah susun dah, 1, 2, 3, 4, dia pergi duduk paling belakang. Oh, faham tak betul dengan hadis macam tu? Maksud yang paling belakang dinisbahkan dengan lelaki, bukan dinisbahkan dengan sama-sama perempuan. Maka kalau sama-sama perempuan, tetap juga yang paling depan itu yang paling afdal. Masalah akhir, saf akhir bagi perempuan banyak pahala dan sebabnya, wahai saudaraku, adalah sebab banyak kebajikan dan pahala pada saf yang akhir bagi perempuan-perempuan itu,
kerana jauh ia daripada lelaki dan barang yang takluknya yang ada kaitan dengan lelaki. Islam ni dia letak satu garis panduan. Orang perempuan apa benda pun kena duduk jauh daripada orang lelaki. Elakkan daripada berlakunya fitnah. Bila hang duk tengok aku duk tengok hang, maka macam-macam benda boleh berlaku. Lebih lagi semayang, duk tunduk lah, apalah, terselak mai dan sebagainya, kadang-kadang boleh mendatangkan fitnah. Maka sebab itulah, kalau tak sabit ada pengajian fardu ain dan sebagainya, maka orang perempuan dia duduk di rumah lebih afdal daripada dia duduk di masjid. Kan? Dia duduk di rumah lebih baik. Sebab apa? Main di masjid kadang-kadang minta maaf cakap, main masjid bagus dah, nak main mengaji, nak main semayang, tapi tengok cara pakaian macam mana. Pakai baju kelawar, angkat tudung bubuh hati bau, kain telekung, badan pula nak kata jenis berisi elok, nampak habis lekuk-lekuk badan. Orang lelaki duk tengok. Sebab orang lelaki ada macam-macam. Ada yang gila banyak, ada gila sikit, ada yang tak apa nak gila tapi gila, ada yang mungkin tak gila. Iman manusia tak sama. Bila dia memang dia main nak semayang, tapi dah layung depan mata dia, kadang-kadang itu menjadi bisikan syaitan untuk dia melihat, dia nak tengok. Maka yang tu jadi fitnah. Elakkanlah. Kata Imam Nawawi, dan hanya sahaja mempunyai kelebihan pada akhir, dan hanya sahaja mempunyai kelebihan pada akhir saf-saf perempuan yang datang berjemaah sama lelaki itu, kerana jauh mereka itu daripada mencampuri lelaki dan jauh daripada memandangnya, dan boleh lepas bergantung hati perempuan-perempuan itu daripada lelaki pada waktu tiada memandang gerak-geri lelaki itu. Perempuan tak tengok lelaki, lelaki tak tengok perempuan. Baik dalam semayang, baik di luar semayang, baik di rumah kenuri, tengok rumah kenuri. Mana ada orang asing lelaki perempuan? Sedangkan rumah kenuri orang pi dengan pakai elok-elok, lawa-lawa, make-up, dengan pakai, kalau perempuan confirm dah boleh kata kebanyakan akan pakai baju tu, baju apa tadi panggil? Kosek ke apa benda nama tau. Pakai kat dalam butang banyak-banyak, nak bagi shape badan. Apa ke nama tau? Kosek ke apa tau. Baju kebaya tu. Dia dipakai yang tu. Badan dia memang macam tong dah, gelembiang apa semua. Dah bukan orang sini, cerita tempat lain Zimbabwe memang orang perempuan. Kosek nama. Dia dipakai yang tu, jadi dia tarik semua pinggang-pinggang semua. Itu badan jadi macam shape cantik lah. Lepas tu pakailah baju kebaya mengkarung, apa dah? Kebarung. Kan bagi nampak sikit dia punya tu kan. Lepas tu pilah rumah kenuri. Ni bini saya. Tengok bini aku Syah brand lah. Dia jadi fitnah benda-benda tu. Orang perempuan dia suruh tutup, bukan suruh buka-buka tunjuk ke orang. Sebab dia fitnah. Sekujur tubuh wanita itu adalah aurat. Dia. Sebab tu ada kaedah fiqah kata apa dalam Ashbah wan Nazair, dia kata apa? Al-aslu fil ibda' at-tahrim. Hukum asal melibatkan laki perempuan. Kalau hantarnya mula-mula, ni boleh duduk makan dengan perempuan, sembang dengan perempuan, cakap dengan perempuan, awal hukum dia kata haram. Hatta yadulla dalilu ala al-ibahah, sehingga datang dalil mengatakan kata boleh, harus. Dia beza pula dalam hal makan. Dalam mazhab kita Syafi'i, al-aslu fil akal, hukum asal tentang sesuatu makanan, hukum dia adalah harus, sehingga datang dalil mengatakan benda tu haram. Oh, dia jadi terbalik. Ini hukum fiqh, kaedah dia. Tahu kaedah, tahu nak kiaskan dengan hal-hal yang lain. Kata Nawawi, dan hanya sahaja mempunyai kelebihan, mana dia tadi? Boleh pada waktu tiada memandang gerak-geri lelaki itu, dan tiada mendengar suaranya dan kalamnya dan sebagainya. Adapun sebab kurang pahala soft-soft yang di hadapan bagi perempuan itu, kerana membawa kepada akas, yakni sebaliknya yang di atas tadi. Lelaki tak payah tengok perempuan, perempuan pun tak tengok lelaki, yakni hampir dengan lelaki dan senang memandangnya dan mendengar apa kalamnya, dan boleh jadi berhadap hati dengan mereka itu. Maka jadilah berhadap hati kepada lelaki, bukan kepada ibadat. Manalah tahu kadang-kadang nak jadi yang main pakcik-pakcik, lagu pakcik-pakcik, yang main kalau yang muda-muda, lagu yang muda-muda. Manusia dia ada nafsu.
demikianlah misalnya. Maka itulah sabda Nabi SAW, wa khairu sufufun nisa akhiruha, dan sebaik-baik dan yang lebih pahala daripada saf perempuan itu ialah yang kepencurutannya duduk di belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang sehabis-habis tiada baik dan sehabis-habis kurang pahalanya ialah saf yang sebelah hadapan sekali sebagainya. Kata Abu Isa, dan pada bab ni ada datang riwayat daripada Jabir, Ibnu Abbas, Abi Sa'id, Ubay bin Ka'ab, Aisyah, Al-Irbad bin Sariyah dan Anas. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ni. Dan kata Abu Isa lagi, bermula hadis Abi Hurairah ini adalah hadis hasan, lagi sahih. Masalah terakhir, dua lagi, ringkas-ringkas, cepat-cepat. Masalah saf-saf yang didoakan oleh Nabi. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi pula akan Nabi telah meminta ke hadrat Tuhan ampun akan saf-saf yang pertama dengan katanya, diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia meminta ampun dengan sabdanya, wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi saf yang pertama. Allahumma astaghfir lis-saffil awal. Nah, ya Allah, ampunkanlah orang yang duduk pada saf yang awal 3 kali, walithani marrah, dan meminta ampun bagi saf yang kedua itu sekali. Maka meminta ampun akan Nabi akan saf pertama dan kedua kerana sukanya dan kerana banyak kelebihannya, seperti yang disebutkan keterangannya di dalam masalah 207 sebelum ini. Demikianlah sifat setengah daripada kelebihan saf pertama bagi lelaki. Masalah terakhir, masalah saf pertama dan hadis berundinya. Nak abang kalau tahu, siapa-siapa tahu kelebihan saf yang awal, kalau dia boleh undi untuk dia nak dapat saf yang awal, maka dia akan undi. Wahai saudaraku, ini satu kelebihan saf yang pertama diterangkan oleh Nabi SAW dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan katanya, telah bersabda Nabi SAW, "Lau anna an-nasa ya'lamuna ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ay yastahimu 'alaihi lastahamu 'alaihi." Jikalau bahawasanya orang-orang, yakni manusia, dia tahu barang yang di dalam bang dan saf yang pertama, kelebihan azan dan kelebihan saf yang pertama itu, daripada kelebihannya dan tinggi kadarnya dan besar pahalanya, nescaya berlumba-lumba mereka itu mengambilnya dan mencapai mengerjakannya. Kemudian daripada itu difardu takdirkan, tiada dapat, difardu takdirkan macam diandaikan, tiada dapat mereka itu menghasilkan akan dia kerana kepicikan waktu, sempit waktu daripada bank, kemudian daripada satu bank satu waktu kepada satu waktu, atau kerana tiada dipermisikan bank, tak dapat kesempatan untuk bank bagi masjid itu, melainkan sekali saja, tiada jalan melainkan dengan bahawa membuang undi mereka itu atasnya, nescaya berundi-undi mereka itu atasnya. Tapi kadang-kadang kita tak mau berebut. Di setengah tempat bayar gaji jadi tok bilai tak mai, bayar gaji jadi tok imam tak mai, hajian tak mai. Sampai sepatutnya bagi gaji lebih, tak apa, bagi lebih, biar bagi semangat, biar bagi tak ada komitmen lain lagi bagus. Tapi kadang-kadang itulah minta ampun, minta maaf, saya pun tak faham. Bukan di mana-mana lah, saya tak cakap di mana-mana, mana-mana masjid pun begitu. Tapi kita bercakap soal tanggungjawab, sebab kita terima allowance, kita terima duit, kita dah berjanji untuk kita bekerja, maka nak kena jawab esok di akhirat. Sedangkan kadang-kadang kita malu tengok ada orang tak ada apa-apa tanggungjawab, tapi semangat tanggungjawab tu dia bukan takat perjanjian dia dengan manusia, tapi dia letak perjanjian dia dengan Allah lagi besar. Maka dia mai ke masjid dan sanggup untuk khidmat untuk masjid. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan semua kena ada perasaan macam tu. Belajar, faham agama, tengok pergi mana-mana masjid, tak ada orang azan ke? Betul tak ada? Tak ya, tu bila ni tak sihat. Okey, tak apa, main saya azan. Tak berebut. Main saya azan. Azan. Tengok-tengok masjid, oh tak ada, tu imam hari ni siapa? Tak ada. Okey, tak apa, main saya naik dia tu imam. Bukan kita nak bagui, kita bagui, tapi dah tengok tak ada siapa. Naik biar. Daripada duduk tunggu, siapa dia? Dia tu duduk tolak, tak apalah, kita buat bila. Tapi kena belajar lah.
Jangan sakatan azan bagus ya. Lepas tu pergi duk buat macam apa nama? Pergi duk riau ikut dan ya. Tak boleh begitu. Jangan duk buat macam ngamak labu-labi kan. Dia kata apa? Macam bang dah dia kata. Takkan bang lagu tu, bang ada undang-undang dia. Bang ada undang-undang dia, bang ada hukum hakam dia. Anak azan hang kena buat lagi betul. Hang buat tak betul tak dapat pahala. Hang jadi tu imam, hang kena buat lagi betul. Hang buat lagi tak betul, silap-silap dosa. Ini kena belajar lah. Saya tak katakan siapa-siapa, tapi siapa-siapa pun, di mana-mana pun, maka belajar, tambah ilmu pengetahuan. Jangan doa rasa cukup. Begitu juga saf pertama, iaitu kemudian daripada mereka itu berdahulu-dahulu mencapai dan mengambil saf pertama itu, dan difardu takdirkan sama-sama sampai, dan saf itu pun tiada lapangannya lagi, dan setengahnya tiada membenarkan setengah, melainkan bahawa berundi mereka itu atasnya. Kena undi macam hari itu musim Covid, kena buat undi nak masuk masjid. Dia Haji tahu banyak masjid saya pergi cari tengok muka-muka, banyak orang merajuk musim Covid. Bila saya pergi beberapa masjid ni kan, semua masjid dah buka. Bila saya pergi kadang cari orang lama kat masjid tu, tak ada. Kita pun telefon, mana ni? Malas ustaz, saya tak mau pergi masjid tu. Pasal apa? Musim Covid tu dia kena halau. Dia kata dia halau saya macam anjing halau ni. Dia kena halau. Saya malas tu dia. Kan tak nak kata apa kan. Memang Covid pun sakan, tapi setengah-setengah masjid punya syadid tu gila-gila punya syadid. Yang ni jadi masalah. Tapi alhamdulillah masjid kita antara masjid yang buka tangan seluas-luasnya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan tak berulang kembali peristiwa-peristiwa macam tu. Saya nak abang kata undi, kena undi. Berapa orang boleh masuk macam tu? Mula 7, mula 14 berapa ke. Lepas tu main 30-40 orang. Kena isi nama, kena bagi nama pula. Allah, sampai lagu tu. Tak apalah. Nampak tak yang nak main semayang sampai lagu tu punya berebut? Nak pergi semayang Jumaat, kena bagi nama siap-siap. Tu dia. Baru kita boleh nampak kata betapa besarnya fadilat kalau kita boleh main masjid. Sebab nak semayang kat luar tak dapat fadilat masjid. Nescaya berundi mereka itu atasnya. Inilah setengah daripada kelebihan bank dan saf pertama daripada kalam Nabi. Kata Nawawi, pada hadis ini mengisbatkan berbuang undi pada segala hukuk yang bersempil-sempil dan bersesak-sesak serta berbantah-bantahan pada menghendakinya. Maksudnya pada benda yang memang kalau orang berebut, benda tu orang semua nak, maka diharuskan dalam Islam untuk kita berbuat undi. Jadi dia buat undi untuk sembahyang Jumaat apa semua tu, kita tak salah lah. Boleh teruskan apabila ada isu-isu yang melibatkan soal demikian. Wallahu a'lam. Tak ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah, salah silap pada diri saya, mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.